ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam ruangan live di Facebook maupun di live Instagram yang juga menonton saya pada waktu ini, ataupun teman-teman kawan-kawan yang menonton saya dalam waktu ini di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih banyak. Dan semoga perkongsian yang akan kita berikan sebentar lagi ni insya-Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan saya nak alu-alukan terlebih dahulu terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah pun menanti-nanti live kita pada kesempatan pagi yang berbahagia di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan walaupun kita dalam tempoh stay at home ataupun kita juga dalam tempoh PKP ini, namun kita masih lagi dapat mengisi Ramadan kita dengan aktiviti yang berfaedah. Salah satunya ialah dengan
kita menadah ilmu untuk kita nak jadikan diri kita ni orang yang sentiasa bertambah ilmunya dari semasa ke semasa, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan semua kawan-kawan yang menonton saya pada waktu ini, live Facebook kita pada pagi ini dibawakan oleh Tempah Sulam, satu perusahaan mengambil tempahan untuk buat baju ataupun tempahan buat t-shirt ke apa sajalah yang berkait dengan tempahan-tempahan baju semua ni. Anda bolehlah pergi ke page mereka, iaitu page Tempah Sulam, page Facebooknya. Kalau dinyatakan di situ kedai hadiah budaya, ada nombor telefon, ada blognya, ada Facebooknya, Tempah Sulam ya. Jadi bagi anda yang mungkin tercari-cari nak buat t-shirt, nak buat tempahan apa, baju ke, baju family, keluarga Cik Tom, keluarga Cik Kiah ke apa jadi bolehlah tempah dengan rakan-rakan kita ini yang sudi menaja kita ini, dan juga dengan kerjasama Surau Al-Ikhwan Seksyen 5 Bandar Baru Bangi. Terima kasih banyak kepada semua ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan Seksyen 5 Bandar Baru Bangi sudi untuk menaja live kuliah kita pada pagi yang berbahagia ini. Moga-moga kawan-kawan yang menonton, yang menyokong, yang sentiasa memberikan kerjasama untuk menjayakan majlis ilmu ini akan mendapat naungan Allah Ta'ala, naungan kasih sayang, dan sentiasa di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kawan-kawan yang dimuliakan semua. Terima kasih ramai ni daripada Pasir Gudang, Zulkifli Mat Saleh, Norizan Cik Mat dari Singapura, Crystal Clear. Wah, gerek orang Singapura Crystal Clear tu. Safwan Syafi'i, Terengganu Line Clear. Sahabat saya duduk Terengganu lah ni. Okey. Makwa Ju, makwa siapa pula ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelebu Hartini Muhammad dengan Timi dari Jelebu Clear. Jolobu Rahmah Jaafar, Melaka Bandaraya Bersejarah Clear. Oh, lama tak turun Melaka ni, teringat asam pedas. Bagi yang sebut makan lah, baru lepas sahur. Okey, diharapkan perkongsian ataupun live ini, mohon kawan-kawan semua untuk share, tolong share dengan teman-teman tersayang, ahli keluarga tersayang. Masukkanlah dalam grup WhatsApp anda ke macam mana linknya itu, supaya dapat ditonton lebih ramai lagi oleh kawan-kawan ahli keluarga yang disayangi di luar sana, insya-Allah. Dan seperti biasalah, mohon maklumkan suara saya clear ke atau macam mana, supaya dapat didengar dengan sebaiknya, insya-Allah. Okey, bagi yang baru bersama dengan kita, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton saya, sama ada di live Facebook atau di live Instagram ataupun di YouTube channel saya. Kerana pada waktu ini kita akan membincangkan satu tajuk. Kalau orang tanya, Ustaz, YouTube Ustaz yang mana satu Ustaz? Banyak sangat. Jangan risau, saya dah pinkan di situ. Saya dah pinkan YouTube channel official yang rasmi yang saya punya. Anda boleh subscribe dan anda boleh tonton lebih banyaklah video yang disediakan di sana, yang dipost. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Tajuk yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tajuknya ialah Dingin Malam. Dingin Malam pula dah. Tajuknya ialah Di Sebalik Dingin Malam. Di Sebalik Dingin Malam. Apa yang kita nak cerita ni? Sebenarnya kita nak lebih kepada membincangkan tentang satu anugerah waktu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu malam. Ada apa dengan malam? Dan dengan malam itu, kita sebagai orang Islam maupun orang beriman, mudah-mudahan apa yang dapat kita ambil manfaat daripada waktu anugerah Allah yang namanya malam. Okey, insya-Allah itu akan kita bincangkan. Dan adalah persoalan-persoalan yang kita akan bangkitkan sekejap lagi, mungkin berkait tentang apa hukum kalau satu orang ni berjaga lewat malam. Boleh ke berjaga lewat malam? Kalau nak berjaga lewat malam tu, apa benda yang dibolehkan? Maknanya tak apa boleh tu berjaga lewat malam ni. Ada orang tanya juga tentang isu mandi malam. Ustaz, boleh tak mandi malam ni? Sebelum tidur saya kena mandi dulu.
Kalau tak, bini saya marah. Dia marah, dia mengamuk atas kata, apa, mandi dulu. Saya jawab lah, saya kata, mana boleh mandi malam-malam. Kata isteri dia, tak boleh, dah busuk, mesti kena mandi. Tu kita akan bincang sekejap lagi. Mandi malam ni macam mana pula? Sekejap lagi akan tengok lah. Ini cerita mandi yang biasa lah, bukan mandi wajib, mandi apa semua tu. Okey, tajuknya di sebalik malam. Itu yang saya pilih baju warna hitam ni, warna gelap ni. Nak ambil tema malam ceritanya tu. Okey. Kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kehidupan, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya ini Allah ciptakan secara berpasangan. Berpasangan setiap ciptaan Allah taala ini. Kata Allah taala dalam surah An-Naba ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah taala sebut, kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Termasuk jugalah ada bumi, ada langit, ada darat, ada laut, ada hitam. Ada hitam, ada putih. Ada hitam, ada putih. Ini silat air bulan. Orang kata ustaz nampak cantik cicak pula. Dia kata hitam putih. Putih kecil, hitam banyak. Dia kata cantik cicak pula dah. Apa lagi? Dan juga dijadikan kalau dari sudut kehidupan biasa, banyak lagi lah. Susah, senang, payah, mudah. Pasangan yang berpasangan, jahat, baik, buruk, elok, cantik, bodoh. Begitu juga siang, malam. Dia ada berpasangan dia. Ada siang, ada malam. Ada kanan, ada kiri. Dan begitunya. Jadi penciptaan malam ini merupakan suatu kejadian Allah Ta'ala yang sangat hebat. Sangat hebat. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan sama ada kejadian itu siang maupun malam, pertukaran bersilih ganti siang dengan malam, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 190 yang kita bacakan tadi tu. Surah Ali Imran ayat 190. Kawan-kawan jangan sebut Al-Imran, Al-Imran ya. Ramai orang kadang saya dengar disebut surah Al-Imran. Bukan surah Al-Imran, Ali Imran. Ali Imran. Okey, keluarga, ahli keluarga Imran. Ni ada kisahnya, keluarga-keluarga orang soleh ni. Yang sebut Al, dia bukan Al, dia Ali Imran, ahli keluarga Imran. Okey. Dalam ayat ini Allah menggambarkan tanda-tanda kebesarannya, iaitu Allah menciptakan siang dan malam itu dia ada silih ganti. Dia ada pertukarannya itu. Dia ada silih ganti. Malah dalam Al-Quran sendiri berkait dengan soal malam, ada banyak sangat cerita tentang bab-bab malam ini. Terlalu banyak. Sampai saya ingat sekarang ini kawan-kawan semua kalau perasan, punyalah manusia ini, dia macam orang Arab pun rajin juga. Dia memuji-muji malam. Kan? Dia memuji malam. Ya laili, lail. Kan? Lail. Itu malam lah, bunyi lail, malam. Orang Melayu kita pun banyak. Dia angkat jadi lagu-lagu semua. Dia kalau lagu ni nak melambangkan keindahan, banyak dia bubuh berkait dengan soal malam. Kumpulan nasyid tu? Hijaz. Dia buat. Heningnya suasana maya, ketenangan malam mendamaikan jiwa, bukti kebesarannya yang esa, yang maha kuasa malam. Cukup. Itu contoh lagu Hijaz. Lagi lagu apa yang menggambarkan keindahan malam?
Malam bulan di pagar bintang. Itu P.Ramlee. Malam bulan di pagar bintang. Dulu ada satu lagu lagi, 3 malam tanpa bintang. Namanya Fik, nama yang penyanyi tu, Fik Mentor apa nama dia tu. 3 malam tanpa bintang. Ataupun lagu legend lah, lagu sangat terkenal, geng-geng jiwang-jiwang mesti tahu lagu ni. Malam menanti siang, siang sambung. I can see the voice, your voice. Ya, dah pagi-pagi suara sedap dah. Malam menanti siang, siang menanti malam. Itu lagu apa nama tu, Datuk Jamal Abdillah lah. Apa tu, Kekasih Awal dan Akhir. Nak ceritanya betapa keindahan malam ini sehingga disebut lagu-lagu pun ada. Cumanya bagi kita orang Islam, dalam Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran, amboi nyanyi sikit lain sangkut terus. Tak mau nyanyi lepas ni. Nyanyi lain sangkut pula dah. Banyak yang cemburu ni sebenarnya. Okey. Apa sebenarnya ada pada keistimewaan malam? Malam ni dia ada dia punya special, dia ada dia punya keistimewaan. Malam ini antara keistimewaan yang disebut dalam apa tu ataupun disebut oleh ulama-ulama, antaranya ialah pertama, malam ini disebut di dalam Al-Quran. Malam disebut di dalam Al-Quran. Kejadian malam itu sendiri disebut di dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam Quran, ayat berkait tentang soal malam. Kawan-kawan boleh tengok surah Al-Lail. Surah Al-Lail, Al-Lail itu sendiri maknanya malam. Surah Al-Lail yang ada 21 ayat. Di awal sekali sebut tentang malam. Surah Furqan ayat 47. Surah yang sama, surah Furqan juga ayat 62. Surah Yasin ayat 37 hingga ayat 40. Surah An-Naba ayat yang ke-10. Ini cerita banyak tentang kejadian malam dan keindahan malam dan semua yang berkait tentang malam lah. Cumanya keistimewaan malam yang kita sebut yang pertama tadi apa? Nanti tolong letakkan di ruangan komen, sama ada yang menonton di IG ataupun di Facebook, letakkan dekat ruangan komen tu ya. Sama-sama nanti boleh kita kongsi ilmu bersama. Pertama sekali disebut dalam Al-Quran. Kawan-kawan, apa jua yang disebut dalam Quran maknanya benda tu hebat. Apa jua yang disebut dalam Quran maknanya benda atau perkara itu hebat. Buah yang disebut dalam Quran, watini wazaitun, buah tin, buah zaitun, wanakhil, kurma, wal a'nab, anggur. Ini semua buah-buah yang hebat, ada dalam syurga dan juga disebut dalam Al-Quran. Begitulah juga kejadian waktu malam disebut dalam Quran, maknanya waktu yang hebat. Manusia yang disebut dalam Quran banyak, manusia yang disebut dalam Quran banyak. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Macam pernah dengar nama tu ya. Inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari kalangan para rasul. Okey. Itu yang pertama, dia disebut dalam Al-Quran. Yang keduanya ialah keistimewaan malam ini. Yang kedua, dia berlakunya malam Al-Qadar, ataupun peristiwa malam Al-Qadar itu berlakunya waktu malam. Dan insya-Allah pada kesempatan akan datang nanti, kawan-kawan, nanti saya akan kongsikan berkait tentang 7 kelebihan yang ada pada malam Al-Qadar, atau biasa kita sebut Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar ya, nanti kita akan bincangkan ada 7 kelebihan Lailatul Qadar. Kenapa malam berlakunya peristiwa Al-Qadar itu. Dan yang ketiganya, Al-Quran diturunkan. Keistimewaan malam ialah diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam juga diturunkan Al-Quran. Yang keempat, iaitu peristiwa berlakunya Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' wal Mi'raj juga berlakunya malam. Kita biasa dengar kan Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram ila akhir ayat. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Di waktu malam, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Jadi maknanya Isra Mi'raj pun berlaku waktu malam. Artinya malam ini keistimewaan yang besar lah maknanya. Itu yang keempat. Yang kelimanya, malam juga adalah waktu mustajab doa. Macam kita kan, kita bercita-cita sangat-sangat. Kalau yang dah pergi, alhamdulillah. Yang belum pergi, sangatlah rindu. Kalau yang dah pergi sekalipun, nak pergi lagi. Pergi ke mana? Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Kan? Nak pergi ke Haramain, nak pergi dua tanah haram ini, Masjidil Haram, Masjid Nabi, di Mekah dan di Madinah. Nak pergi Masjid Nabawi, nak pergi Masjidil Haram. Pasal apa? Di sana adanya tempat-tempat mustajab doa. Tapi untuk pengetahuan kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, rupanya kita di Malaysia ni pun, walaupun dalam tempoh PKP ni kita tak adalah nak dapat pergi umrah ke apa, namun sebenarnya ada peluang dan ruang untuk kita rebut mustajab doa kita. Bila? Iaitu pada waktu malam. Malam waktu mustajab doa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada satu malam, ada satu waktu, tidaklah seorang Muslim itu mohon kepada Allah. Dia mohon apa? Dia mohon akan sesuatu kebaikan untuk urusan dunia akhirat, melainkan Allah akan memperkenankan doanya itu, dan demikian itu berlaku pada setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 757. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya malam ini dia ada keistimewaan. Mustajab doa. Nabi sebut tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Apatah lagi kita yang berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, lagilah tiap-tiap malam mustajab doa tersebut. Wa zalika kulla lailatin. Mustajab doa tu bila? Setiap malam. Dan ini diulas oleh para alim ulama untuk kita kongsikan ya. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, hadis ini menunjukkan terdapat satu masa yang mustajab pada setiap malam. Tak tahu bila. Tak tahu bila. Yang penting bangun sajalah. Bangun. Ada ketika macam kita kan sekarang bangun nak sahur apa semua kan, lagilah mudah. Bangun dan doa pada Allah Ta'ala, sebab kita tak tahu bila waktu mustajab doa tersebut. Tapi yang pastinya malam. Dan malam bila pula? Tiap-tiap malam. Dan daripada hadis ini juga kata Imam Nawawi rahimahullah, ia adalah satu galakan berdoa setiap malam dalam tempoh setiap malam dalam tempoh kita bangun di malam hari. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Kata Abu Umamah radhiyallahu an, Abu Umamah dia menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah ditanya tentang doa apa yang paling didengari oleh Allah. Dengar kawan-kawan baik-baik ya. Abu Umamah menceritakan ada orang pernah tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kawan-kawan tolong catat ya dekat ruangan komen tu supaya kawan-kawan ni pun kalau ada yang terlepas boleh dapat balik. Nabi ditanya tentang doa apa yang paling didengari oleh Allah. Doa yang paling didengari, iaitu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Jawfal lail akhir wa dubur salawatil maktubat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling didengari Allah itu, dengar, iaitu
doa tengah malam boleh. Nah, doa tengah malam dan doa bila? Doa selepas solat fardu. Doa tengah malam dan doa selepas solat fardu. Di mana hadis ini boleh rujuk hadis riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 3499, hadis bertaraf hasan. Maknanya kawan-kawan, ini satu benda yang jangan dilepaskan peluang. Nabi sebut apa tadi? Iaitu doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa tengah malam dan doa lepas solat. Sebab itu bagi saya, yang malam tu malam lah, ni yang lepas solat juga, jangan tinggal. Lepas mayang, kok mana kelang kabut, sibuk, kalut ke, duk riuh ke apa sekalipun, jangan tinggalkan doa. Ataupun mungkin kadang suami ke apa, tengah-tengah papah mayang, tiba suami tak doa dah. Ialah semayang di rumah kan sekarang ni, tempoh PKP ni, suami saya tak doa lah Ustaz. Kalau suami tak doa, kak doa sendiri lah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, jangan tinggal doa selepas solat. Paling-paling sekalipun ni, masa lepas tahiyat akhir tu, kalau lepas tahiyat akhir tu sampai dekat innaka hamidum majid, sebelum bagi salam tu doa kalau boleh. Dalam tahiyat tu lah, innaka hamidum majid. Nak doa apa Ustaz? Antaranya dicadangkan doa supaya minta berlindung daripada 4 perkara. Kawan-kawan tolong catat ya, ataupun yang menonton di YouTube ke, ataupun di Facebook atau di Instagram, tolong catat ya. Doa minta berlindung daripada 4 perkara. Apa dia? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 perkara minta berlindung pada Allah Ta'ala. Pertama, minta berlindung daripada azab kubur. Kedua, minta berlindung daripada azab api neraka Jahannam. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, minta berlindung daripada fitnah kejahatan makhluk Dajjal. Itu kita minta berlindung tu. Di hujung solat kita lah, lepas tahiyat akhir tu, innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, doa tu kalau boleh, mohon sangat-sangatlah. Kita ni dah di akhir zaman, kita ni akhir zaman dah ni. Tempoh-tempoh yang sangat getir. Tak tahulah bila-bila masa saja makhluk Dajjal tu boleh muncul. Dan kita kena ada minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Salah satunya dengan doa kita. Jangan tinggal. Doa selepas solat. Antara yang baginda Nabi Muhammad SAW sebutkan, doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. So itu kawan-kawan yang dimuliakan, malam juga merupakan waktu yang sangat menjadi rebutan orang-orang soleh terdahulu, dan mereka tidak tinggalkan malam itu tanpa dilaksanakan apa-apa aktiviti kerohanian. Mereka jarang tinggalkan. Mereka akan sentiasa mengimarahkan malam dengan aktiviti yang boleh membangun jiwa dan iman. Banyak. Kalau tengok dalam catatan sejarah orang-orang soleh dulu, memang hebat. Antaranya kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sendiri, apa aktiviti Nabi kalau di waktu malam? Baginda Nabi kalau waktu malam memang menjadi tradisi, kebiasaan bagi Nabi, iaitu solat malam. Dan solat malam Nabi ni memang tak boleh challenge. Solat malam Nabi ni memang tiada tolok banding kawan-kawan semua. Memang Nabi champion lah. Nabi memang hebat sungguh bab solat malam. Solat malam Nabi ni memang terlalu, bagi saya, menakjubkan sungguh. Memang hebat sungguh satu orang manusia yang telah pun dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia punya semayang begitu dahsyat sekali. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan, sampai diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menyebutkan bahawa, dia kata, qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Qil ma hamamta? Qala hamamtu an ajlisa wada'ahu, muttafaqun alaih.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, aku solat dengan Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, aku solat, aku semayang malam dengan Nabi pada suatu malam. Baginda Nabi terus berdiri lama dalam solat tu, sampai kata Ibnu Mas'ud, aku ni bermaksud untuk melakukan sesuatu yang yang macam tak sepatutnya lah, kan? Yang kalau boleh janganlah buat macam tu. Tapi dia kata, aku macam nak buat benda tu. Ibnu Mas'ud ditanya, apa yang kau nak buat sebenarnya? Yang kau terlintas bila kau dah berdiri lama dengan Nabi, kau ikut Nabi semayang berdiri lama, dan kau rasa macam, aduh, rasa macam macam kita kan, aduh, rasa macam nak apa je kan. Sahabat lain tanya, apa yang kau nak buat? Mahamam tak? Yang kau nak buat apa dia? Kata dia, aku ni bermaksud untuk duduk dan meninggalkan baginda Nabi. Tak larat nak ikut, tak mampu nak ikut. Riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nombor 1135 sahih. Masya Allah, maknanya Nabi berdiri lama. Tak apalah kawan-kawan mungkin tertanya-tanya, Nabi ni berdiri lama, lama mana? Lama mana berdiri lamanya solat malam Nabi ni? Tak adalah ni sekadar membakar semangat pada kita, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni kan. Yang disebutkan dalam hadis, kata Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, siapa-siapa yang mendirikan malamnya, termasuklah solat sunat tarawihnya, solat-solat sunat yang lain, menghidupkan malamnya itu, maka dengan penuh keimanan, pengharapan, berkira-kira Allah ampun semua dosa-dosa dia. Itu. Jadi Nabi pula, riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu an menceritakan, tadi Ibnu Mas'ud, kali ini Huzaifah pula menceritakan. Dia kata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u 'indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famada faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha." Saya baca maksudnya dulu ya. Saya maklumkan dulu apa pengertiannya. Kata Huzaifah, aku solat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Maka baginda Nabi memulakan dengan surah Al-Baqarah. Lepas Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Tu dia Baqarah, kawan-kawan. Nabi tak adalah macam kita, inna a'tayna qul huwallah tabat tiada iza je. Nabi baca Baqarah solat malam. Baqarah. Kemudian kata Huzaifah, lalu aku berkata dalam hati, baginda ni akan rukuk pada ayat yang ke-100 ni. Kemudian 100 ayat dah sampai dah. Baca lagi. Sampailah ke surah-surah yang berikutnya. Nyakan lepas baca tu rukuk, dah lagi. Baca lagi. Sampai habis. Dan saya ringkaskan hadis ini untuk terus pemahaman kita bersama. Nabi baca apa? Surah Al-Baqarah sampai habis, 286 ayat. 3 juzuk tu. 286 ayat Al-Baqarah tu sampai habis. Kata Huzaifah ingatkan lepas tu rukuk, tak lagi. Sambung pula lagi dengan surah Ali Imran, 200 ayat sampai habis. Baca pula An-Nisa 176 ayat sampai habis, baru rukuk. Maknanya kurang lebih Nabi satu rakaat 662 ayat. Tak termasuk surah Al-Fatihah, 662 ayat. 3 surah Nabi baca. Bukan 3 surah Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lepas tu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula bacaan Nabi, style Nabi baca macam mana? Kata Huzaifah, baginda Nabi, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudhi ta'awadha. Nabi pula kalau semayang baca ayat, kalau ayat tu sampai pada ayat dalamnya ada tasbih, Nabi bertasbih dulu.
Sampai dekat ayat yang ada permintaan, Nabi minta dulu. Bila sampai ayat minta perlindungan, Nabi minta perlindungan dulu. Dia baca straight saja. Sampai ayat tertentu, Nabi akan tasbih. Sampai ayat tertentu, Nabi akan minta perlindungan. Sampai ayat tertentu nanti, Nabi akan minta pada Allah Ta'ala. Tu dia. Masya Allah. Nak dengar lagi tak? Punya dahsyat Nabi punya solat malam ni kawan-kawan semua. Saya terus baca pengertiannya ya. Kata Huzaifah, baginda Nabi, dia tadi diri, rukuk Nabi. Nabi punya rukuk, kata Huzaifah, rukuk beliau baginda Nabi sama seperti berdiri. Rukuk Nabi sama seperti berdiri. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ya Allah, berdiri pun dah lama. Kata Huzaifah, rukuk sama macam diri. Dia punya lamanya tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Muslim nombor 772 sahih. Maknanya Masya Allah, kita sangat respect baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan terulung, insan teragung yang kita sangat kagum. Baginda Nabi punya semayang malam ni memang tu yang saya sebut di awal tadi tu. Nabi punya semayang memang tiada tolok banding. Nabi punya solat malam. Padahal kawan-kawan yang dimuliakan semua, Nabi yang kita sayangi ni, yang kita sering selawatkan atasnya, merupakan kekasih Allah yang telah pun dijamin syurga, yang telah confirm syurga, yang telah pun dijamin syurga untuknya. Tapi cara Nabi semayang tu seolah-olah macam belum tentu ke syurga lagi tu. Yang kita ni belum tentu nak ke syurga, tak semayang malam, malu kawan, malu. Nabi punya solat malam tuan-tuan, itu yang sampai dicatatkan baginda Nabi solat hingga tatafattara qadamah, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Diri lama kawan. Lama Nabi berdiri tu, minta macam-macam, kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan untuk umat-umatnya yang dicintai. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakkan berselawat ke atas Nabi. Tanda cinta, tanda rindu, tanda teringin nak berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Gitulah Nabi punya solat malam. Dahsyat. Terlalu hebat sekali kalau nak dibanding dengan kita ni. Allahu Akbar. Tu pun nak sombong. Itu pun lagi nak berasa hebat sangat. Itu pun rasa diri tu dah bajet bagus. Macamlah kita ni hebat sangat punya amalan. Baru 1 malam 2 malam bangun solat malam, dah pelekehkan kawan-kawan yang tak bangun. Baru kita semayang sunat, barulah Ramadan ni baru nak bangun, dah pelekehkan suami. Apa abang tak bangun solat malam? Lalai dunia. Syaitan kena ikat, awak pula nak jadi syaitan. Amboi akak cakap tu, ya Allah. Jangan duk belagak sangat. Baginda Nabi jauh lebih hebat Nabi punya kesungguhan mendirikan solat malam. Gitu di antaranya. Malah kalau kawan-kawan pernah dapat WhatsApp ya. Saya ingat tahun lepas ke 2 tahun lepas, kawan-kawan ada tak dapat WhatsApp video ada satu pondok pesantren yang mana di Indonesia lah. Dia punya tarawihnya lama, panjang. Masuk dia berita, dia punya solat tarawihnya tu lama tak lama tuan-tuan semua. Dia punya tarawih dia 20 rakaat
Kita pun ada yang buat 20. Okey, tapi nanti dulu 20 dia 20 yang macam mana? 20 rakaat tambah witir 8 jam. Allahu Akbar. Saja saya sebut ni nak bagi semangat kawan-kawan. Tak percaya nanti saya sebutkan nama pesantrennya itu. Dia punya tarawih dia 20 rakaat tambah witir. Tempoh ke semua waktu ibadat ataupun dia punya solat tarawih dengan witir semua tu 8 jam. Bermakna kurang lebih dia bermula tarawihnya itu jam 7 malam. Sedangkan waktu kadang awal dia punya isyak apa kan. Dia mula pukul 7 malam, dia tamat selesai 3 pagi. 3 pagi, kita 3 pagi diulik mimpi lagi. Bayangkan ya kawan-kawan, 7 malam dia orang mula dah untuk nak solat ni semua. Berakhir jam 3 pagi. Rupanya 1 malam 30 juzuk. 30 juzuk brother. 1 malam. Come on. Macam mana tu? 30 juzuk 1 malam tu. Tergamar kita tengok, ya Allah, kesungguhannya pondok pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Jawa Timur. Ni dia punya tempat kawasan, dia punya lokasinya itu. Mereka ni bersungguh-sungguh. Dan di hujung-hujung Ramadan pula, tempohnya pun lebih kurang begitu juga, 30 juzuk 1 malam dengan menangis-nangis doa munajat pada Allah. Ini memang luar biasa, luar biasa. Mereka memanfaatkan malam itu dengan sesungguh-sungguhnya sebagaimana yang disabdakan Nabi. Lalu bagaimana dengan malam kita? Adakah dipenuhi dengan filem dan drama? Adakah dipenuhi dengan menonton YouTube yang tak berfaedah? Ataupun hanya sekadar menonton ataupun tak tahulah, tak tahu. Allah, tapi hati minta syurga lah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Tapi usaha ke arah jannah tu nampak macam belum bersungguh lagi kawan. Kena ingat tu. Pertama, solat. Malam-malam, solat malam. Tak apalah kawan, kalau mungkin hari ni kita tak mampu nak ni lagi, jom kita start dulu pelan-pelan, 2 rakaat dulu kan. Sementara tengah panaskan lauk nak sahur tu, 2 rakaat dulu, 2 rakaat sekejap. Ataupun dah selesainya sahur, 2 rakaat sekejap. Saudara nak masuk waktu subuh kan, 2 rakaat sekejap. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. Jangan duk bantai pula betul malam ni Baqarah sungguh. Baqarah, lagi teruk orang kita sekarang ni. Semayang lama sikit, baca ayat lain pada orang sikit, panjang sikit, update status. Dan tahajud. Hashtag dan tahajud. Dan qiyam. Allah. Nabi tak pernah pun nak dan semua gitu. Buat dia Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tanda-tanda orang akan mendapat kemanisan dalam ibadat ialah dia melakukan suatu amalan secara rahsia antara dia dengan Allah. Dia kena ada amalan tersembunyi antara dia dengan Allah. Nanti lama kelamaan, kata Imam Syafi'i, Allah akan kurniakan manisnya dalam ibadah yang dia buat. Dia rasa syok dengan ibadah yang dia laksanakan itu. Bukan untuk nak menunjuk-nunjuk orang, tidak. Itu yang pertama, solat. Yang keduanya ialah zikir malam. Tu pun jangan ditinggalkan. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Islam yang sangat terkenal. Nama beliau dengan tinta emas dalam sejarah Islam sendiri ataupun sejarah dunia. Memang hebat beliau. Dia sendiri sebagai panglima, dia akan cari prajurit ataupun askar-askar dia semua, tim dia, senang faham tim-tim dia di kalangan siapa? Di kalangan orang yang bangun malam dan zikir. Kemah hak sunyi, kelam, gelap, blackout ni, dia tak berapa nak cakna sangat. Kalau ambil jadi tim pun belakang-belakang ujung-ujung. Tapi kalau yang nak jadi barisan hadapan, askar, panglima, barisan hadapan, dia pilih hak jenis kemah cerah, waktu malam, hak zikir, hak memang bermunajat ni. Yang kalau pergi jenguk ke kemah tu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu
Akbar. Yang dia ambil yang itu. Dia pilih listnya itu. Dia ambil yang jiwa-jiwa jenis hidup dengan zikir ni. Dan kita pun waktu malam jangan abai dengan zikir ni. Sebab waktu malam, tengah malam, ataupun ketika sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala sebelum subuh. Yang ketiga, baca Al-Quran. Baca Quran, jangan tinggal. Waktu malam adalah peluang-peluang sikit baca Quran. Baca Quran sama ada mushaf yang kita buka ataupun mana-mana ayat Quran yang kita terlintas dalam kepala. Bacalah sambil-sambil duk perangat lo apa tu. Dan yang keempatnya, bersedekah. Oh, ada juga ustaz orang sedekah malam-malam. Ada. Panjanglah ceritanya. Cuma saya boleh sebutkan, ada di kalangan pemimpin Islam zaman dulu. Malam-malam dia pikul makanan, dia letak depan-depan pintu-pintu rumah orang. Sampai orang-orang tu bila buka pintu, ada makanan. Buka pintu, ada makanan. Adalah makanan ke gandum ke apa, adalah. Kejutlah, mana tak order, tak apa-apa kan. Siapa pula yang bawa ni? Delivery daripada mana? Rupanya saat pemimpin tersebut tinggal dunia, orang mandikan jenazah dia, berberak belakang ni belakang ada dia, berberak ni merah, berbekas. Rupanya berberak bekas merah akibat daripada dia selalu duk pikul. Dia selalu pikul barang-barang yang dia nak sumbangkan, yang dia nak bagi kepada sama ada rakyat dia, sama ada orang kampung ke apa. Dia duk pikul tu sampai berbekas ni. Tak pernah bagi tahu orang. Dia tak bagi tahu orang. Orang pun tertanya-tanya, selama ni siapa yang bagi? Selama ni siapa yang bagi? Dia tak bagi tahu orang. Akhirnya orang tahu pun setelah dia dah tinggal dunia, baru tahu rupanya dia lah selama ni yang memberikan sumbangan tersebut kepada orang-orang dalam keadaan tak dibagi tahu. Masya Allah. Setiap orang ada caranya mendidik hati agar jadi ikhlas. Ada orang dia cara macam-macam. Imam Al-Mawardi sebagai contoh. Imam Al-Mawardi sendiri pernah dia tangguhkan kuliah dia. Pasal apa? Dia pergi mana? Dia pergi ke rumah-rumah anak-anak yatim, fakir, miskin, ataupun ibu-ibu tunggal, bagi sumbangan. Orang tanya dia, Tuan Syekh, pasal apa buat macam ni? Dia kata, penyakit ilmu terlalu banyak, sangat sedikit yang selamat daripadanya. Apa penyakit ilmu? Sombong, kan? Sombong, rasa diri hebat. Jadi nak membersihkan jiwanya itu daripada perasaan itu semua, dia buat perkara kebajikan. Dia pergi pintu ke pintu bagi bantuan semua agar dia tidak jadi sombong. Nampaknya, ingat, dengan bersedekah mendidik hati agar tidak sombong. Bukan sombong dengan sedekah. Ya? Jangan sombong dengan sedekah. Kita bagi sedekah sumbangan ke orang, sombong pula. Dia bagi sumbangan dia dulu anak tak salah dia kita sedekah didik hati agar tidak sombong. Tapi kalau bersedekah untuk sombong dengan sedekah, rosak itu semua. Ingat. Kemudian apa lagi? Banyak amalan boleh dilakukan pada waktu-waktu malam ni. Cumanya ada juga persoalan bagus untuk kita kongsikan. Ada orang tanya juga, Ustaz, sebenarnya mandi malam ni boleh tak boleh? Mandi malam Ustaz. InsyaAllah pada kesempatan kali ini yang apa tu, saya rasa sangat perlulah untuk saya kongsikan. Waktu malam ni sebenarnya waktu yang sangat-sangat kita kena ambil perhatian. Kerana waktu malam ada setengah pandangan ulama sendiri tidak membenarkan kita mandi malam. Mandi malam yang macam ini. Ada pandangan ulama menyebutkan bahawa makruh mandi. Makruh mandi bila pula? Makruh mandi ketika matahari hampir terbenam dan di antara dua isya. Maghrib dan isya. Kalau yang ada disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj, yang disebutkan bahawa waqrahu dukhulu qabailal ghurubi wa bainal isya'aini li'annahu waqtu intishari syayatin.
Disebut dalam Mughni Muhtaj bahawa dan adalah makruh masuk tandas ketika matahari hampir terbenam dan di antara Isya ini itu antara maghrib dengan Isya, kerana waktu itu syaitan berkeliaran. Itu dia. Dan bila bila syaitan berkeliaran ni, semua sedia maklum lah. Tempat lokasi paling dia suka sekali adalah tandas. Dan kita pun mandi di tandas. Mana ada orang mandi atas katil? Mandi di tandas lah. Mandi di bilik air. Jadi kena berhati-hati tu. Kan ini disebutkan oleh para alim ulama berkait tentang soal mandi malam. Saya faham sebab ada orang kadang dia balik kerja lewat malam, dia kerja jaga ke, dia kerja apa sampailah larut malam, kadang tu balik nak mandi semua. Ini panduan ulama telah pun sebut. Kan? Lalu bagaimana pula orang jenis suka berjaga malam pula ni, boleh tak boleh ustaz sebenarnya? Berjaga malam, lewat malam sangat ni. Ada hadis yang berkaitan tentang perkara ini, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar baik ni kawan-kawan hak suka tak tahu kalau musim-musim tak PKP, dia suka sangat mengetih lewat malam sangat ni kan. Nabi menyebutkan daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Nabi bersabda, la samara illa limusallin aw musafirin. Kata baginda Nabi, tidak ada perbualan pada waktu malam melainkan dua. Tidak ada perbualan pada waktu malam melainkan dua. Pertama, untuk tunaikan solat. Yang keduanya, musafir. Untuk dua ni, okey. Lain-lain, tidur. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 2730. Kita tengok apa pandangan ulama ya. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam mensyarahkan maksud samara. Kan Nabi sebut la samara, iaitu perbuatan berbual-bual waktu malam. Perbuatan berbual-bual di waktu malam itu perkara yang tidak digalakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Nabi dia nak kita ni kalau boleh tidur awal supaya esok subuh terpelihara, supaya esok subuh terjaga. Tak ada subuhul fil. Subuhul fil, subuh gajah lah. Subuh gajah, saya tak tahu bulan Ramadan ni. Tengoklah nanti ada kesempatan saya nak cerita sikit lah apa hukum tidur lepas subuh. Apa hukum, apa perbahasan ulama tentang tidur lepas subuh. Nanti kita akan cerita kejap kita cepat nak habis ni. Lain kali insya-Allah kita cerita. Dan kenapa Nabi sangat menggalakkan supaya kita qailula, tidur seketika sebelum zuhur. Ada sebab tu, dan syaitan benci. Syaitan benci sungguh siapa tidur sebelum zuhur tu. Tidur yang sekejap seketika sebelum zuhur atau di siang itu, tu syaitan dia sangat tak suka. Nabi suka, syaitan suka. Nanti kita cerita akan datanglah, ikutilah live kita yang kita akan maklumkan nanti. Nabi ni sebenarnya dia tak nak umat dia lewat dan lepas subuh. Itu ceritanya. Tu yang Nabi tak bagi sang kita ni bersembang melalut sampai lewat malam apa semua tu. Tapi adakah larangan Nabi ni membawa maksud haram? Lewat malam sangat tidur, adakah itu hukumnya haram? Macam mana pula dengan orang yang kadang-kadang ada sekarang musim PKP, ustaz-ustaz kita dah buat live. Dia buat live lepas isyak pukul 10 buat live, pukul 10:30 malam buat live. Tu macam mana ustaz? Esok nak sahur lagi, yang ustaz-ustaz ni dah buat live lagi tengah malam. Macam mana tu? Gini, dengar baik-baik, janganlah marah kat ustaz tu. Kesian ustaz tu pun kadang-kadang mungkin itulah masa yang dia ada, itulah masa yang dia boleh kongsi dengan kita semua. Hargailah guru-guru kita nak juga sampaikan ilmu. Marah ustaz nak sampai ni buat. Saya benar saya juga orang nak tidur dalam hati tu. Dia sebenarnya macam ni, bukan Nabi sampai tahap haram untuk nak berbuat-buat sampai lewat malam. Asal kata dia. Syaratnya macam mana? Sayyidina Umar
amril muslimin wa ana ma'ahuma. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah berbual-bual waktu malam. Sembang waktu malam pernah. Nabi pernah berbual waktu malam dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sembang apa? Iaitu berbincang fil amri muslimin, iaitu berbincang tentang urusan umat Islam. Isu itu hari ini seolah-olah tentang urusan umat Islam ini. Maka Nabi dengan siapa pernah sembang waktu malam, yang kebiasaannya waktu lagi wadah bincang. Mungkin tak ada isu berbangkit, isu terkini yang perlukan keputusan segera. Maka Nabi dia ada. Nabi sendiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berbincang dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, aku sendiri wa ana ma'ahu. Aku sendiri pernah bersama dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dalam bincang tersebut. Jangan berbual-bual kacau wali kecuali illa except itu adalah perbincangan yang boleh membawa maslahat, membawa kebaikan. Ataupun mungkin mak dengan anak berbincang sekejap, kan bila semua dah tidur kan, adik-adik semua dah tidur, mak tu panggil anak dia sekejap, ni Kak Long, mak nak cakap sikit lah. Lain kali jangan macam tu, buat macam ni, kakak akan nak sulung, tunjuk contoh pada adik-adik waktu malam. Jangan tadi kadang yang penting kalau nak cakap sekalipun ada tujuan yang membawa kepada kebaikan. Kalau tidak, lebih baik tidur sajalah, jangan sampai waktu malam nanti melalaikan subuh kita. Wallahu alam. Cukup sampai di sini sajalah perkongsian saya yang saya harapkan moga-moga ianya bermanfaat untuk semua kawan-kawan. Dan untuk pengetahuan semua, live kuliah kita ini dibawakan oleh Tempah Sulam. Tempah Sulam ini anda boleh tengok dia punya link Facebooknya itu, ruangan di situ anda boleh jemput, tonton page yang bantu anda. Terima kasih Tempah Sulam dan juga Surau Al-Ikhwan. Surau Al-Ikhwan di jawatan kuasa pengurusi dan semuanya. Terima kasih kerana sudi menaja kuliah kecil-kecilan saya ini. Mudah-mudahan besar di sisi Allah Ta'ala. Di mana letaknya surah Al-Ikhwan ini ibadah bagi. Terima kasih banyak kepada semua yang saya mendapat lebih banyak lagi video-video ceramah saya yang bermanfaat, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, berikan keberkatan kami di bulan Ramadan ini, dan temukanlah kami, rezekikan kami agar dipertemukan dengan malam Al-Qadar, malam 1000 bulan. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Semoga ada rezeki kita bersua lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.